Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anda sekarang ni bersama saya Muhammad Fakrul Muhaimin, merupakan pengajar untuk desain memukau. Okey, dalam desain memukau ni saya akan dedahkan macam mana saya hasilkan desain memukau dan macam mana saya hasilkan dan saya menjana pendapatan dengan desain sahaja tanpa perlu keluarkan duit, tanpa perlu keluarkan kos yang banyak, hanya desain sahaja, tuan-tuan. So kepada korang yang tak pandai design ataupun tengah baru nak belajar ataupun dah mahu design cuma nak menceburi lebih lagi ataupun nak belajar macam mana saya buat. Okay, so ini adalah kelas yang betul yang korang join ni. So sebelum kita mulakan kelas design ni, izinkan saya kenalkan ataupun izinkan saya untuk menceritakan biodata saya. Okey, nama saya Muhammad Fakrul Muhaimin bin Razali, umur 24 tahun, lahir pada 20 bulan 12 1996. So umur saya 24 dan saya asal dari Kelantan. Okey, saya merupakan kelulusan sarjana muda pengajian dakwah dan pengurusan Islam. Dan kelulusan saya ni tidak kait pun dengan designer, tapi saya ni merupakan 4 tahun berpengalaman dalam design di universiti. Itu pengalaman saya berdesign ni di universiti lah. So saya tak ambil pun kos design atau apa-apa, tapi saya belajar. Saya pergi bengkel, di universiti pun ada provide bengkel yang murah. So korang yang baru nak belajar tu patutnya awal-awal lagi, kalau di universiti ada yang free apa semua tu, join je kalau nak belajar. Tak rugi pun belajar design ni, sebab korang boleh hasilkan banyak duit melalui design sahaja. Okey, itu saja berkaitan dengan biodata saya, ya. Okey, pengalaman membuat design di universiti ataupun saya pernah buat design. Okey, apa? Pengalaman saya pernah mengambil upah buat design. Tak kira lah design baju ke, design tudung ke, design apa-apa berkaitan dengan design je. So saya buat je sebab saya ada basic dan saya belajar dan saya buat apa yang saya tahulah. Okey, lepas tu saya juga membuat produk untuk syarikat luar atau syarikat orang. Syarikat-syarikat yang mereka ni syarikat-syarikat yang ada yang suruh saya design, so saya designkan untuk dia orang. Dan saya buat produk syarikat sendiri di bawah JK Empire. Kenapa tercetusnya di dalam diri saya nak adakan nak buat produk syarikat saya sendiri? Sebabnya saya dah tolong syarikat luar, syarikat lain-lain yang saya sudah tolong syarikat luar untuk diorang marketingkan design diorang ataupun produk diorang hanya menggunakan design saya. So saya rasa better saya buat design saya sendirilah untuk syarikat saya sendiri. Okay, so lepas tu saya mulakan production sendiri di universiti. Okey, itu berkaitan dengan pengalaman saya lah di universiti. Dan juga saya di universiti juga saya belajar saya selalu praktikan design dan saya praktikan ni melalui YouTube. Yang penting sebelum nak tengok YouTube, tahu dulu apa itu basic berkaitan dengan AI dan Photoshop. So itu saja berkaitan dengan pengalaman saya. Lepas tu, dengan hasil pengalaman yang saya pernah ada dalam design ni, saya pernah membuat sale sebanyak RM30,000 dalam masa 2 minggu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana saya buat tu? Saya buat ni di universiti. Yang ni saya buat ni sale, saya dapat hasil ni first time saya dapat sale RM330,000 pada tahun lepas, iaitu hujung tahun lepas, sebelum Covid ni lah. So saya dah buat sale. Macam mana saya buat sale? Saya kumpul ejen, saya design je. Saya design dan saya kumpul ejen. Saya kumpul ejen di universiti saja.
saya kumpul member-member saya ataupun kelab-kelab lain untuk join saya punya design. Sebab dia orang cakap design saya lawa. So dia orang cakap design baju saya lawa. So saya rasa kita perlu lancarkan baju ni. So saya buat baju ni bukan ready stock tuan-tuan. Saya buat pre-order. Tak, sebab tu saya cakap sini saya buat design tanpa keluarkan kos. Saya tanpa keluarkan kos, dan orang lain bayar dulu baru saya bagi barang. Bermaksud sini saya tak keluarkan kos, tapi saya dapat hasilkan 30,000 dalam masa 2 minggu. Jadi saya untung tu lebih daripada ni lah. Saya untung tanpa modal. Tu saya cakap. Sebab tu saya akan dedahkan macam mana nak hasilkan design, nak hasilkan macam mana kita nak handle agent, dan macam mana kita nak handle countdown untuk kita buka pre-order ni. Sebab tu kena ada teknik-teknik dia. Kalau korang just ada design tapi korang just open order macam tu je tanpa ada strategi pun salah juga. Kena ada strategi. Sebab tu dalam bidang pengurusan korang kena tahu. Itu kemahiran saya lah, sebab saya ada pendidikan pengajian dakwah dan pengurusan. Jadi saya tahu macam mana nak strategikan, macam mana nak marketkan benda ni. Dan saya hanya menggunakan design saja tuan-tuan, tanpa saya keluarkan kos apa semua. Itu kelebihan design ni. So percayalah pada diri korang, yang lepas ni kalau korang boleh buat design, korang boleh hasilkan lebih lagi daripada puluh-puluh ribu daripada orang lain, tanpa korang perlu keluarkan design. Tapi korang kena ada strategi lah. Nanti saya akan dedahkan strategi dia. Siapa nak tahu? Si I. Okey, seterusnya hasil design memukau. Okey, korang boleh tengok macam mana hasilnya design memukau. Okey, ni design tudung daripada syarikat Ziamora. Daripada Ziamora. So korang boleh follow, kalau korang nak follow Ziamora, boleh tengok macam mana dia hasilkan design dan juga macam mana dia keluarkan produk. Yang secara ringkasnya berkaitan dengan Ziamora ini, dia ni membuat design dan ada collaboration dengan dia. Dan design ni sebelum nak dibuat ready stock, dia buat design yang gempak. Dan bila design gempak, dia tanya persetujuan ramai, yang mana design ni diluluskan oleh semua pihak dia orang, dan dia orang terus stick untuk buat design ni. Dan bila dilancarkan design ni, dan ramai yang bertanya, dan terus dia buat ready stock sebanyak mungkin, dan dia pasang seramai mungkin agent. Dan sekarang ni dia boleh buat hasil beribu-ribu riban lah. Memang saya rasa lebih daripada ratus ribu lah sekarang dia buat sale. Dengan dia punya stok dia memang banyak dia buat, dan paling best dia punya quality design, quality tudung dia ialah daripada Turki. Sebab tu dia boleh jual tudung ini dengan harga 100 lebih. So korang pun boleh buat juga. Tapi kalau korang tak ada modal, korang tak perlu risau nak buat ready stock. Korang buat je pre-order je dulu. InsyaAllah kalau korang simpan lama-lama, korang akan boleh buat terus buat ready stock. Yang penting korang kena belajar satu persatu supaya korang boleh tahu proses dia macam mana dan hasil dia macam mana. Kalau korang tanya sifu-sifu, better kalau ada ready stock, sebab kita boleh main agent dan mindset daripada mindset customer pula, dia tak nak lambat. Tapi bagi kita pula, kalau kita keluar ready stock, mindset kita pula, bolehkah habiskan ready stock yang ni? So kita bila mindset dah jadi macam tu, kita jadi rasa risau. So tak apa, korang buat pre-order dulu, dan korang kena juga try untuk ready stock macam mana hasil dia, dan korang boleh kaji, dan korang kena buat strategi. Pre-order, insyaAllah kalau korang buat pre-order, sebenarnya dia tak ada masalah kalau korang buat strategi yang betul-betul strategi yang menjadi. Macam saya buat hari tu, saya dapat RM30,000 dalam masa 2 minggu. Macam mana strategi saya guna? So korang boleh guna juga strategi yang saya guna ini, dan buat ready stock pun boleh juga itu. Okay, so seterusnya korang boleh buat baju muslimah. Baju muslimah korang boleh target pula siapa audiens yang korang nak target. Sebagai contohnya muslimah yang suka baju berbunga ataupun baju batik. Itu okay. So itu korang boleh target sebelum korang nak
target audience, korang kena tahu dulu apa minat korang, apa yang korang suka design, apa yang korang nak jual, apa yang korang nak produkkan design tu. Korang kena tahu. Macam saya suka buat baju, hoodie ataupun baju. Saya akan buat tu dan saya target kepada siapa-siapa yang nak beli. Macam tu. Dan kalau siapa yang pandai FB ad, lagi advantage, dia boleh target audience macam mana. Macam saya pun dulu saya buat guna pre-order menggunakan agent, dan sekarang ni sebabkan saya kurangkan agent, saya mainkan FB ad pula banyak. So bila saya tengok hasil yang terbaik ialah kalau agent ramai. Kalau korang guna agent ramai, insya-Allah dapat. Itulah kalau boleh korang buat design dan terus pasang agent. Nanti saya akan ajar macam mana nak hasilkan RM30,000 ya. Nanti saya akan nak bagi bonus. Macam mana saya buat RM30,000 dalam masa 2 minggu. Seterusnya baju basikal. Baju basikal. Baju basikal korang boleh target juga. Mereka-mereka yang minat basikal. Apa lagi korang boleh buat? Korang boleh buat gaming. Boleh buat baju COVID ataupun frontliner. Boleh buat semua. Lepas tu lagi korang boleh buat baju corporate. Corporate sublimation. Korang boleh buat juga cap. Dan korang boleh buat baju hoodie dan emas. Dan sekarang ni memang famous. Kalau korang buat emas brand korang, insya-Allah korang akan berjaya. Dan insya-Allah, dan saya percaya kalau korang ada ejen dan korang bagi hadiah emas ke apa pun, itu lebih baik. Bila korang bagi hadiah kepada ejen-ejen ni, korang akan dapat hasil yang lebih memuaskan, dan ejen memakai produk kita, dan dia orang lebih semangat untuk promote produk kita, insya-Allah. What you give, you get back more. Bila awak bagi sedikit, awak dapatlah banyak. So itu kata-katanya. Seterusnya macam mana saya hasilkan design sebegini rupa, macam mana? Saya ada rahsia dia macam mana, iaitu apa rahsia design nampak gempak, iaitu rahsianya ialah menggunakan mockup yang high quality ataupun baju yang digital. Belum lagi dalam keadaan production ataupun dah dikeluarkan production, belum. Inilah rahsia saya guna. Rahsia menggunakan mockup ini. Dan ini mockup dan ini design yang dihasilkan. Sebelum korang nak masukkan design ni ke dalam mockup, korang kena pandai buat template. Template pun korang tak tahu nak buat macam mana. Sebab tu korang kena belajar daripada basic, iaitu kena belajar AI dan Photoshop. Sebab ini berkait rapat. Sebab apa? Dalam AI korang kena belajar buat template. Dalam Photoshop korang belajar nak buat mockup ataupun poster. So berkait rapat sangat. Kalau korang guna AI, boleh buat untuk design poster, boleh buat juga logo yang nampak sharp lagi sharp, dan boleh buat template. Dan kebanyakan kilang, kalau korang hantar ke kilang, dia orang tak akan minta dalam bentuk PSD, dia orang akan minta dalam bentuk AI Photoshop. Tapi kalau kalau bagi saya, AI dengan Photoshop ni memang berkait rapat lah juga sebenarnya. So korang kena belajar dua-dua lah. Tak ada kalau korang belajar Photoshop, korang rugi pula tak belajar AI. Kalau korang belajar kedua-duanya sekali, insya-Allah korang boleh buat hasilkan design yang lebih menarik untuk mereka-mereka yang berminat dengan design anda. Seterusnya. So saya terus kepada ni, pola dan template. Apa pola dan template ni tuan-tuan? Pola dan template ni adalah saya fokus kepada pola baju dulu, tapi saya akan ceritakan apa pola dan apa fungsi pola ni. Pola ialah plan bentuk baju yang dilukis bagi memudahkan kerja memotong kain untuk membuat baju yang cantik dan selesa sesuai dengan saiz badan. Bermaksud sini ialah pola ini adalah plan bentuk yang korang nak hasilkan suatu benda produk itu. Macam mana tu? Kita tengok. Inilah pola dia. Inilah pola. Ini kalau pola baju, tuan-tuan. Bila pola baju ni, nanti bila kilang nak pola ni,
dan kilang akan terus potong benda ni, potong dan cantumkan kepada baju dan jadilah baju. Sebab itu korang kena pandai juga buat pola sebelum nak dijadikan production itu untuk jadikan baju yang betul-betul. So korang kena tahu, kena pandai buat. Sebab kalau untuk pengetahuan korang, kalau korang buat mockup saja tapi pola korang tak buat, bila korang minta kilang tu buat, dia orang akan charge. Charge buat pola saja boleh dia cecah kepada 100.5 ke 200 ke 300 juga ada. So kalau korang nak jimat, korang kena belajar buat benda macam ni. Ini korang kena belajar. Ini adalah pola baju. Dan kalau korang nak buat pola kotak, ada pola kotak dia ada punya bentuk. Nanti bila nak dikeluarkan, nanti dia mengikut kotak lah. Sebab itu kalau korang nak pola cycling line juga dia punya bentuk. Pola lagi apa lagi, semualah, banyaklah pola-pola ni. So korang kena minta dengan kilang yang dah sedia ada. Kebanyakan kilang yang buat produk ni mesti dia ada template ataupun pola. So korang just masukkan je design dalam template. Okay, seterusnya apa itu mockup? Okay, mockup adalah sebuah model atau karya digital yang menjadikan sesuatu design itu nampak realistik dan bertujuan untuk menjadi contoh nyata sesebuah karya digital sebelum benar-benar dicetak. Okay, mudahnya nak kata ringkasannya ialah mockup ini adalah bentuk presentation kepada klien untuk diorang tengok apa design yang diorang nak. Maksudnya korang kena buat design dulu untuk diorang dan diorang tengok, wow, setuju apa namanya, barulah korang boleh buat production. Sebab itu kalau korang nak buat baju production, hasilkan design ni lain harga dan production pun lain pula harga. Sebab itu kalau orang tanya kenapa mahal buat design kena charge lain, production charge lain. Tu korang kena faham benda ni, konsep dia. Sebab apa, design tu dah makan masa dan juga production ni dia punya lain pula harga dia pula kan. So korang kena kira-kira lah macam mana nak bagi. Sebab tu kalau saya charge untuk design sahaja, design ke mockup atau semua, saya akan charge dalam 100.5 ke 300. Sebab tu korang tak boleh marah sebenarnya designer ataupun kilang-kilang yang charge design ni. Sebab apa, memang penat tau, memang penat sangat buat design ni. So korang kena faham dan harga kita ni memang bukan mahal. Kita punya design tu memang gempak untuk orang-orang pun sanggup bayar dan korang boleh buat duit lah. Okay, itu dari segi buat design je korang dah boleh duit, dan production pula korang boleh duit buat pula. Ataupun korang boleh buat harga terus kepada production. Maksudnya buat production, maksudnya design free, tapi korang charge lah mahal sikit dalam production. Macam tu. So atas kreativiti korang sendiri lah. So penting sangat korang nak ni. So korang kena tahu apa itu mockup dan apa itu pola. Okay, sebelum korang nak buat benda-benda macam ni, korang kena tahu basic dulu kan, betul tak? Basic AI ataupun Photoshop. Bila korang dah pandai benda ni, basic AI, Photoshop, korang boleh buat semualah. Poster boleh buat, logo boleh buat, apa lagi, boleh buat baju production apa semua boleh kalau korang dah buat pandai AI dan Photoshop. Dan tanpa korang perlu keluarkan modal dahulu. So korang boleh tolong banyak syarikat-syarikat yang buntu. Sekarang ni pun ramai syarikat-syarikat yang memerlukan designer. So korang, dan syarikat-syarikat sekarang ni dia tak tengok pun, kebanyakan dia orang tak tengok pun kelulusan berkaitan dengan designer. Dia orang tengok kemahiran dulu. Kalau korang dah ada kemahiran itu, korang boleh. So lepas ni kita berjumpa dengan next video, iaitu macam mana nak hasilkan, macam mana kita fungsi-fungsi AI dan Photoshop. Okay, saya tinggalkan dengan korang dengan video ringkas ya. Okay, bye. Saya nak ajar korang macam mana nak buat design, nak masukkan design dalam template ke mockup. Macam mana tu? Okay. So caranya ialah mudah sangat. Hanya ambil bahan daripada template terus masuk ke mockup, senang saja. When you need that, I'm let you have it.